Kami dari kumpulan 2 ingin membincangkan tentang kesilapan tidak ketara, iaitu kesilapan ketinggalan. Kesilapan ketinggalan. Kesilapan ketinggalan suatu urus niaga. Ia bermaksud urus niaga yang tidak direkodkan dalam mana-mana buku catatan atau ledger. Pembetulan kesilapan perlu direkodkan dalam akaun yang betul supaya akaun itu dapat diimani. Contohnya, pemilik membawa masuk komputer bernilai RM20,000 untuk kegunaan perniagaan, tetapi tidak direkodkan di dalam mana-mana buku. Disebabkan tidak direkodkan dalam mana-mana buku, sebagai pembetulan, akaun alatan pejabat dan akaun modal diwujudkan dengan merekodkan alatan pejabat di bahagian debit dan modal di bahagian kredit. Catatan dalam jurnal am dan ledger adalah seperti berikut. Jurnal am, alatan pejabat didebitkan dan modal dikreditkan dengan masing-masing bernilai RM20,000. Begitu juga dalam ledger, akaun alatan pejabat didebitkan sebanyak RM20,000, manakala akaun modal dikreditkan sebanyak RM20,000. Daripada kumpulan 1 ingin membincangkan kesilapan tidak ketara, iaitu kesilapan komisen. Kesilapan komisen ialah kesilapan yang merekodkan amount yang betul dalam akaun yang salah di bawah pengelasan akaun yang sama. Pembetulan kesilapan dibuat dengan membatalkan akaun yang salah dan merekodkan dalam akaun yang betul. Contohnya adalah kesilapannya adalah belian sebanyak RM8,000 daripada Amir telah direkodkan dalam akaun Amir. Pembetulannya adalah akaun Amir perlu dibatalkan dengan mendebitkan akaun Amir dan mengkreditkan akaun Amir. Contohnya dekat jurnal Am ni kita ada akaun belum bayar Amir dengan akaun belum bayar Amir. Dua-dua ni nama dia sama. Jadi orang tu macam tersalah rekod dekat dalam akaun belum bayar ni. Dia masuk dalam akaun belum bayar Amir, kebetulan dia adalah akaun Amir. So kesilapan dia dalam sini belian. Jadi kita nak betulkan akaun tu, kita kena bawa akaun belum bayar Amir ni ke dalam akaun belum bayar Amir, iaitu betulannya akaun belum bayar Amir. Kami dari kumpulan 3 ingin membentangkan tentang kesilapan tidak ketara, iaitu kesilapan prinsip. Kesilapan prinsip ialah kesilapan yang merekodkan urus niaga dalam akaun yang salah di bawah pengelasan akaun yang berbeza. Pembetulannya membatalkan akaun yang salah dan amount akaun akan dipindahkan ke dalam akaun yang betul. Sebagai contoh kesilapan yang dilakukan ialah belanja membaiki kenderaan sebanyak RM3,000 telah didebitkan di dalam akaun kenderaan. Sebagai pembetulan, akaun kenderaan perlu dibatalkan dengan mengkreditkan akaun kenderaan dan mendebitkan akaun belanja membaiki kenderaan. Sebagai contoh, dalam jurnal am, akaun belanja membaiki kenderaan telah didebitkan sebanyak RM3,000 dan akaun kenderaan telah dikreditkan sebanyak RM3,000. Sebegitu juga dalam ledger, akaun kenderaan telah dikreditkan sebanyak RM3,000 dan akaun belanja membaiki kenderaan telah didebitkan sebanyak RM3,000. Kami dari kumpulan 5 ingin membentangkan tentang kesilapan tidak ketara, iaitu kesilapan amount. Okey, kesilapan amount selalu berlaku semasa merekodkan akaun dalam buku catatan pertama dan ledger. Kesilapan ini berlaku apabila amount yang salah direkodkan di bahagian debit dan kredit dalam ledger. Amount yang direkod terlebih atau terkurang daripada amount yang sebenar. Cara untuk mengenal pasti kesilapan amount ni adalah pembetulan dibuat dengan mengenal pasti kesalahan amount. Lepas tu kita cari perbezaan antara kedua-dua bahagian. Jika terlebih rekod, perbezaan amount tadi perlu direkodkan di bahagian bertentangan dalam akaun tersebut. Jika terkurang rekod, perbezaan amount tadi perlu direkodkan di bahagian yang sama dalam akaun tersebut. Contoh kesilapan yang dilakukan ialah jualan tunai RM1,200 tersilap rekod sebagai RM1,020.
Okey, berdasarkan kesilapan tadi, kita naklah melakukan pembetulan iaitu akaun jualan terkurang rekod sebanyak ada 180 iaitu ada 1200 atau 1020. Oleh itu, buku tunai perlu didebitkan dalam laju tunai sebanyak ada 180 dan akaun jualan perlu dikreditkan dengan nilai sama. Okey. Dekat jurnal am, tunai kita debitkan dengan sebanyak 180. Lepas tu jualan kita kreditkan sebanyak 180. Dalam buku tunai, pada Julai 24, jualan kita adalah sebanyak 1020. Lepas tu jualan kita pada waktu 29 tu kita tambahkan dengan 180 sebab kita nak jadikan dia 1200. Lepas tu kita bawa dekat akaun jualan, kita pergi ke kreditkan dia. Lepas tu tunai kita 1020. Lepas pada Julai 29 tunai kita 180. Ingin menggunakan tajuk kesilapan tidak ketara iaitu kesilapan terbalik atau songsang. Kesilapan terbalik atau songsang ialah catatan yang terbalik. Sebagai contoh, catatan debit direkodkan di bahagian kredit, manakala catatan kredit direkodkan di bahagian debit. Pembetulan perlu dibuat dengan menggandakan nilai amount tersebut. Contoh kesilapan yang dilakukan ialah membayar sewa RM400 dengan tunai direkodkan dalam buku tunai di bahagian debit laju tunai dan akaun sewa di bahagian kredit. Pembetulan yang perlu dilakukan ialah seperti berikut. Kita perlu menggandakan nilai di buku tunai, nilai sewa di buku tunai dan ditulis di bahagian kredit untuk dibergukan. Nilai baki BB setelah dibergukan akan menjadi sewa diterima di bahagian kredit. Hal ini juga perlu diulang pada akaun sewa di mana butiran tunai di bahagian kredit perlu digandakan dan ditulis di bahagian debit. Nilai baki BB setelah dibergukan akan menjadi butiran tunai di bahagian debit. Kami dari Komputer 10 ingin membentangkan tentang salah satu kesilapan tidak ketara iaitu kesilapan saling mengimbangi. Kesilapan saling mengimbangi ialah kesilapan urus niaga yang berbeza dengan amount yang sama di bahagian debit dan di bahagian kredit. Kesilapan ini selalu berlaku di dalam mana-mana akaun di bahagian debit dan di bahagian kredit dengan terlebih atau terkurang rekod. Kesilapan urus niaga yang salah direkodkan telah diimbangi oleh kesilapan yang lain. Bagi untuk membetulkan kesilapan ini, jika kesilapan terlebih rekod, kesilapan dibetulkan dengan merekodkan di bahagian yang bertentangan bagi kedua-dua akaun. Jika kesilapan terkurang rekod, bahagian debit dan bahagian kredit akaun masing-masing akan ditambah. Contoh kesilapan saling mengimbangi. Belian secara tunai RM540 terlebih catat sebanyak RM60 dalam akaun belian dan buku tunai. Pembetulan yang perlu kita lakukan ialah kita telah terlebih rekod RM60 bagi kedua-dua akaun. Maka setiap akaun perlu dikurangkan daripada catatan asal. Buku tunai akan didebitkan sebanyak dalam laju tunai sebanyak RM60 dan akaun belian akan dikreditkan sebanyak RM60. Catatan dalam jurnal am dan ledger adalah seperti berikut. Dalam jurnal am, kita perlu debitkan tunai sebanyak RM60 dan kita perlu kreditkan belian sebanyak RM60. Dalam buku tunai, disebabkan kita telah terlebih rekod RM60 dalam bahagian kredit, kita perlu debitkan sebanyak RM60 bagi membetulkan kesilapan. Begitu juga dalam ledger. Disebabkan kita telah terlebih rekod RM60 di bahagian debit, maka kita perlu kreditkan sebanyak RM60 bagi membetulkan kesilapan yang telah dilakukan.